Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian pengurusi yang berhormat Dr. Hatta Ramli, Bendahari Pakistan Ahli Parlimen Kuala Krai, Bahagian sahabat saya Saudara Razi Hakim selaku Ketua Paskual Siti Bintang, Ketua Paskual Siti Wangsa, Ketua Paskual Siti Kupit, ahli-ahli kuasa kawasan Bukit Bintang, tuan dan puan-puan, ibu bapa muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah keizinannya dapat bertemu pada malam ini. Walaupun dalam keadaan hujan, insya-Allah kita dapat meneruskan program kita pada malam ini. Dan tadi kita telah pun dengar ucapan yang telah pun dibuat oleh Dr. Hatta yang telah banyak menyentuh berbagai-bagai isu, dan saya tidak berharap sudah ambil masa yang panjang dengan keadaan hujan makin turun, makin lebat. Tuan-tuan pun sudah besok ada yang bekerja. Tapi apa yang saya nak sebut bahawa apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Dr. Hatta tadi cukup menggambarkan kepada kita yang kerajaan UMNO Barisan Nasional ini dah tak mampu lah, dah tak boleh kira, dah tak boleh, tak ada upaya dah. Inilah dia bagi saya bahawa kerajaan kurang upaya. Bukan OKU, itu OKU kurang upaya. Ini KKU, kerajaan kurang upaya. Tak ada upaya lah, dia tak ada lah. Dia lemah hati lah. Tenaga batin pun tak ada lah. Jadi dia lemah, dia tak boleh nak buat apa lah. Maknanya semua dah tak mampu. Dia nak berhadapan dengan rakyat, nak meyakinkan rakyat, tak boleh lah. Dia tak boleh nak meyakinkan rakyat dasar polisi dia, apa saja program pembangunan yang dia buat itu nak menggambarkan kebaikannya. Rakyat tak percaya. Jadi dia hanya boleh bergantung kepada apa? Pertama sekali, adu domba politik perkauman sempit dalam negara kita. Melaga-lagakan rakyat. Nak sampai kepada peringkat bagi mereka, kalau rakyat nak bergaduh, nak bertakik, nak berparang panjang, nak bertumpah darah lah. Asalkan kuasa politik itu kekal di tangan UMNO dan Barisan Nasional. Yang keduanya ialah dia hanya mampu untuk nak meyakinkan rakyat, ialah menimbulkan keraguan melalui fitnah. Budaya fitnah yang menjadi budaya politik dalam negara kita sekarang. Ini saja yang dia mampu. Dia nak konvin rakyat, dia tak mampu. Akhirnya, apa yang dia boleh buat? Dia buat hanya untuk menimbulkan fitnah terhadap pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat. Sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim maupun pemimpin-pemimpin PAS dan pemimpin-pemimpin di AP. Ini saja yang dia mampu. Sebab itu cerita-cerita fitnah sekarang. Satu cerita yang sangat memberikan satu gambaran bagaimana UMNO hanya boleh bergantung kepada cara berpolitik seperti ini. Yang ketiganya yang saya katakan bahawa dia tak mampu dah ialah dalam konteks nak menguruskan ekonomi negara kita ini. Secara tidak langsung dalam isu subsidi tadi yang disebut oleh Dr. Hatta. Yang saya nak ambil daripada apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin negara kita ini. Baik Perdana Menteri maupun Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri suatu yang memalukan. Baru ini dia bercakap di hadapan masyarakat antarabangsa. Satu penghinaan kepada rakyat Malaysia bagi saya bila dia kata bahawa subsidi ini ibarat candu kepada ekonomi negara kita. Jadi seolah-olahnya dia bagi tahu kepada masyarakat antarabangsa, rakyat negara pun ini penagih candu. Penagih subsidi. Ini satu penghinaan kepada rakyat. Tak timbul, saya katakan ini bukan soal timbul kita penagih subsidi ataupun tidak. Tetapi soalnya ialah subsidi ini merupakan tanggungjawab kerajaan untuk meringankan bebanan yang terpaksa ditanggung oleh rakyat. Kalau kamu jadi kerajaan, kamu tak mau nak fikir macam mana nak kurangkan, nak meringankan beban ditanggung oleh rakyat, tak ada jadi kerajaan lah.
pengakitan subsidi secara perlahan-lahan. Maknanya perlahan-lahan. Akhirnya habis, tak ada lah. Habis, pelan-pelan, akhirnya habis lah subsidi, tak ada lagi lah. Jadi dia kata bahawa tak boleh ni. Satu, kalau bagi, pandu. Habis, kalau yang bagi, tak bagi apa? Jadi token jenuh. Selama dia lepas jadi token jenuh. Tapi itu bukan isu dah. Tapi saya nak katakan bahawa ini menggambarkan bahawa signal dia beritahu secara umum yang perlu dipahami oleh rakyat. Bahawa dia beritahu kepada kita UMNO Barisan Nasional tak boleh memerintah kalau nak bagi subsidi. Kalau kamu nak suruh PM memerintah, nak suruh aku je lah jadi Perdana Menteri, hampa kena terima hakikat subsidi aku tak boleh bagi dah. Aku tak boleh nak takbir negara aku ni dengan bagi subsidi pada rakyat. Aku tak boleh nak uruskan negara aku ni, negara Malaysia ni, dengan berikan subsidi minyak, beri subsidi gula, beri subsidi itu, beri subsidi ini kepada rakyat. Kalau nak lagi jadi Perdana Menteri, kalau nak UMNO Barisan Nasional turun memerintah, subsidi kena cari. Jadi kalau tuan-tuan dah, rakyat dah dapat jelas apa yang nak diberitahu oleh Perdana Menteri, kalau nak bagi lagi memang cara sualihah penipuh Malaysia. Sualihah penipuh Malaysia. Dah dia abang dah. Maknanya, kalau kau bagi aku bagi terima hakikat, tak sini tak ada, aku tak bagi. Sebab itu saya katakan bahawa saya menjangka pilihan raya akan berlaku pada bila-bila masa daripada sekarang sampai penghujung tahun ini. Dia akan berlaku tahun ini. Sebabnya saya katakan bahawa dia tak boleh tunggu lama. Sebab nampak sangat dia tak mampu nak takbir negara kita ni. Sehingga sekarang dia mengarahkan jabatan-jabatan kementerian-kementerian potong, jimat, potong belanja-belanja yang dianggap sebagai tidak menjadi satu keperluan. Jadi dia tak mampu lah. Maknanya kita berhadapan dengan krisis keuangan. Krisis keuangan yang teruk, krisis pengurusan keuangan. Saya menyebabkan kita dah sangat duit. Itu kena start. Kemudian subsidi yang beri kepada kita juga kena potong. Baik. Alasan nak kurangkan subsidi. Apa dia alasan? Alasan dia ialah untuk mengurangkan defisit kerajaan. Nak mengurangkan defisit kerajaan. Sebab pendapatan sikit belanja lebih. Itu defisit. Jadi dia kata tak mampu lah. Dia kata nak takdir macam mana ni? Duit tak cukup lah. Belanja makin besar. Pendapatan makin kecil. Pendapatan kecil. Jadi dia kata nak mengurangkan defisit. Tuan-tuan, ini sepatutnya rakyat perlu boleh berfikir. Apa punya kerajaan pemimpin dah tak mampu nak fikir bagaimana nak mengatasi masalah defisit
banyak daripada keberanian lebih yang berpunca daripada rasuah, penyelewengan, salah guna kewenangan. Ini sepatutnya. Ini dah. Masalah rasuah tak diatasi, penyelewengan tak diatasi dan sebagainya, ketirisan tak diatasi, akhirnya ayat apa? Nampak tengok.